komen tahu. Okey, cepat kita komen sebab kita dah nak mula. Wow, ramai yang tahu. Okey, so guys, hari ni kita akan bersiaran secara langsung di Zoom dan juga Facebook bersama dua orang doktor yang sangat hebat. So, untuk topik yang pertama, saya akan menjemput seorang doktor yang akan bercerita tentang penyakit jantung pembunuh dalam diam. Maksudnya kalau korang kena bunuh tu bukanlah kena bunuh. Maksudnya korang sendiri yang membunuh tapi dalam diam. Korang membunuh diri sendiri dalam diam. Menakutkan tak korang boleh membunuh diri sendiri dalam diam? So guys, untuk topik yang sangat hangat pada pagi ini, saya menjemput kita punya doktor, Dr. Izzat. Tepukan untuk beliau dan juga bagi-bagi love yang berada di Facebook. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Hai, Nesh. Sehat, Nesh? Sehat. Doktor sihat? Alhamdulillah. Clear suara saya clear Okay, clear Doktor. Okay. So, saya mula Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Dr. Muhammad Izzat lah bagi siapa yang first time jumpa Saya dalam business partner saya Dr. Atikah. Sekarang ni tengah on call lah. Hari ni dia kerja. So, saya berserangan lah hari ni. Saya ditaja hebat oleh Dr. Intan dan Dr. Daniel dan dibimbing oleh semua kaunsil Studio SC. Okey. Saya share hari ni menggunakan handphone ni. Minta maaf Okey, sekejap ya. Saya buka slide. Buat kawan-kawan tu share Facebook dan juga komen lah bentuk love bagi dekat doktor kita. Okey, boleh nampak Nampak Doktor? Okey. So, sebelum saya bercerita, kita berbicara mengenai penyakit jantung ni, jadi kita nak buka minda dulu. Perlukah kita ni ambil vitamin? Sebab ramai antara kita rasa macam tak perlu. Sebab dah tak sakit lah, tak ada apa, perlu ke kita ambil vitamin ni? Jadi, untuk awalnya, saya akan bercerita dulu sedikit kenapa kita perlu ambil vitamin. Okey. Kalau kita tengok pemakanan kita seharian macam sekarang ni, boleh kata kebanyakannya memang tak sihat. Memang tak sihat. Makanan kalau boleh semua nak fast food, betul tak? Kalau macam PKP ni, semua nak orang hantar depan rumah. Yang hantar depan rumah tu selalunya, majoritinya kurang sihat. Kalau masa PKP ke, tak PKP ke, nak masa untuk bersenam memang tak ada. Kalau yang bekerja balik dah malam nak jaga anak, tengok anak semua kan. Memang takkan sempat untuk kita bersenam. Kalau kita makan kat rumah pun, kalau kita tengok WHO mengatakan kita kena ambil 5 sajian sayuran, tapi kita ambil kadang-kadang 1 je sayur. Itu pun tak ada colour pun. Ambil kobis je. Patutnya kita kena ambil 5 jenis colour dan 5 jenis hidangan. Dan kalau yang merokok tu lagilah teruk kan. Okey, kalau kita tengok zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu kalau kita nak ayam, kita kena kejar keliling kampung, betul tak? Kejar keliling kampung, dapat ayam. Kena usaha. Kalau sekarang tak payah nak tunggu pun. Pergi ke pasar raya dah boleh dapat dah. Kalau ayam dulu mengambil masa lebih kurang 3 bulan untuk membesar. Tapi ayam sekarang ayam injek. Dia injek estrogen, injek antibiotik, injek hormon lah. Jadi sebulan je dah boleh besar. Berbeza sangat dengan dulu. Buah pun sama juga. Dah tak ada dah. Semua menggunakan racun. Semua nak hybrid, semua nak cepat. Termasuklah kita tengok padi. Kalau padi kita nak tuai dulu mungkin 1 kali ke 2 kali setahun. Tapi sekarang memang cepat sangat sebab semua pun hybrid, semua pun dah letak teknologi yang baru dan juga bahan kimia. Okey. Seterusnya kalau kita tengok sekarang, fenomena sekarang pandemik COVID-19. Okey, pandemik COVID-19 kalau tengok sampai sekarang masih lagi tak ada ubat, masih lagi tak ada vaksin. Jadi
kita ni dah bersedia ke? Bagaimana kita nak melawan virus-virus yang baru ni? Semuanya adalah datang daripada kita punya badan sendiri. Antibody badan kita kuat tak untuk melawan virus-virus ini? Sebab tu ada orang yang sihat, ada orang yang tak mampu untuk melawan COVID-19. Kalau kita tengok statistik yang terbaru, tengok coronavirus punya cases satu dunia dah hampir mencecah 4 juta kes. Dan 272,000 kematian. Dekat Malaysia, Alhamdulillah, makin menurun. Tapi, kita tak tahu kalau ada second wave ke third wave ke, kita tak tahu. Jadi, bersediakah kita? Kuatkah badan kita untuk melawan virus-virus ni? Ini Dr. Ju nak share sikit pasal suplemen lah ya. Apa dia suplemen Adakah perlu kita ambil Dr. Izzat, kita keluar. Sekejap. Ramai yang sedang bekerja tapi tengah menonton. Baguslah korang ni. Tahniah. Sebab perlu sebab dalam kita punya makan makanan tumbuh-tumbuhan kebanyakannya dah tak ada nutrien sangat. Nutriennya sangat kurang. Especially tumbuh-tumbuhan yang ditanam secara moden. Bagi Dr. Ju lah, kalau tak ambil suplemen tu macam kita berjalan dalam hujan tak pakai payung. Kita sahaja bagi diri kita basah. Sebenarnya kita kena ambil perlindungan. Jadi yang menyebabkan sakit buah pinggang, rosak hati bukan suplemen, tetapi ubat yang you makan, makanan yang you makan dengan penuh gula, penuh benda-benda lain, karbohidrat yang tinggi yang menyebabkan banyak gula, perasa, pewarna, pengawet, tetapi bukan daripada suplemen. Kebanyakan suplemen ni dia ada healing crisis sebab badan kita kebanyakannya banyak sangat free radical, banyak sangat toksik dalam badan kita. Bila kita ambil suplemen, kadang-kadang benda tu dia bertindak balas. Itu menyebabkan kita panas lah, migraine lah, pening. Tapi itu berak-berak. Itu dipanggil healing crisis. Itu bukan side effect. Dan kesan tu adalah sementara saja. Jadi kalau nak ambil suplemen, ambillah suplemen yang ada R&D, yang ada hologram, yang disahkan selamat. Okay. Ini Okay, Enes, dengar dengar doktor. Okay, kalau macam tadi Dr. Ju cakap, kan? Dr. Ju cakap, perlu tak kita ambil suplemen? Ibarat orang yang tak ambil suplemen ni, tak ambil vitamin ni, ibarat dia berjalan dalam hujan tanpa payung. Dia sampai ke destinasinya tapi basah. Sama macam kita. Kalau kita tak ada, badan kita tak cukup kuat, apa segala rintangan yang datang, virus ke apa ke, badan tak cukup kuat untuk melawan. Jadi itulah sangat penting kita ambil suplemen. Tapi ada lagi satu masalah. Kalau kita pergi ke farmasi untuk cari suplemen, kalau kita tengok macam ni, kita nak pilih yang mana? Memang tak tahu kita nak pilih mana, betul tak? Terlalu banyak. Ada yang bagus, semua kata bagus, semua pun kata organik. Jadi kita nak pilih yang mana? Kita ada pilihan. Untuk kita ada pilihan dan kita pilih yang terbaik. Terbaik daripada sains, terbaik daripada alam. Iaitu adalah Nutrilite. Ini saya yakin sebab ia adalah pilihan saya. Dan saya yakin bila saya rasa ia baik untuk diri saya yakin dia baik juga untuk kita semua. Kenapa saya cakap Nutrilite yang terbaik? Sebab dia adalah peneraju segala produk. Produk suplemen kerana dia dah lebih daripada 80 tahun. 80 tahun dan terbukti organik kerana dia ada ladang sendiri. Kalau kita tengok, banyak juga company lain yang keluar yang mengatakan organik tapi tiada ladang. Jadi macam mana kita nak cakap dia organik? Kalau kita tengok sendiri kat sini, Nutrilite sahaja ada 6,700 ekar ladang sendiri. Yang mana dia akan menanam dan menuai dan juga proses dengan pekerja sendiri. Tak ada pun kita, kebanyakan yang lain, dia kata dia organik tapi bila kita cek, tak ada ladang, tak ada kilang. Kilang ada satu dan share. Nanti kilang tu akan keluarkan banyak brand-brand lain dari satu kilang. Jadi kita tidak berlaku kepada Nutrilite. Yang lebih lagi membuatkan saya suka kepada Nutrilite dan percaya sebab setiap ladangnya ada sijil organik. Sijil organik ni memang susah nak dapat dekat semua sebab dia sangat ketat. Selain daripada itu, kita sebagai orang Islam memang kena ada sijil halal lah. Sijil halal yang mestilah diiktiraf JAKIM. Kalau kita tengok, halal yang ada di botol
Nutrilite ni, itu dia yang ada tanda arrow ni, dia adalah CHOP Infanca lah. Infanca ni macam JAKIM dekat US lah. So kita dan diiktiraf oleh JAKIM di Malaysia. Jadi tak ada ragu-ragu terhadap kita punya suplemen. Okay, kita tengok lagi satu video. Macam thank you baca aku ni. Sampai pula jumpa hari ni. Thank you. Harus datang. Okay all, ni kawan saya Cikgu Khadijah. We know each other since 71. So, 48 tahun kawan. We are growing healthier and younger together. Right. Hantar dah. Saya ni sekali sebulan order 8 double X ni pasal nak beli hadiah pada orang saya. Lepas tu probiotik mamai saya tak tinggal. Dan juga untuk lutut saya makan chondroitin sulfate plus garlic macam-macam. All the double X ni memang saya punya tu lah. And if I love people, saya bagi hadiah ni lah. Because sebenarnya you all, harta paling berharga di dunia kesihatan. Kalau tak invest kesihatan, then you have to invest time jadi sakit. So, whatever you do, please, kita pada saya lah. I'm giving this, bukan macam review lah, nak share dengan you all. Because banyak orang makan suplemen, Pak Atel. Because saya tak dapat apa pun. So I hope this can be put to good use. So siapa yang selama ni sangat fokus pada beli-belian, beli ni, beli untuk lawa-lawa saja, tapi kesihatan tak jaga. Okay, so apa yang kita tengok dekat sini, itu adalah Prof Muhaya lah. Prof Muhaya ni antara pakar mata yang orang kata yang terhebat sekali lah. Okay, dia ni pun ambil suplemen juga. Ambil suplemen dan dia pun pilih Nutrilite. Kenapa pakar-pakar kebanyakannya pun doktor-doktor ambil Nutrilite? Sebab kami semua dah kaji mana suplemen yang terbaik. Jadi dari situ kita nampak nak pilih yang mana. Perlu tak makan vitamin, perlu atau tidak terpulang pada anda. Saya telah tunjukkan kenapa kita perlu ambil vitamin. Okey, untuk topik yang seterusnya ni saya akan terus berbicara mengenai jantung yang sihat lah. Okey, dalam badan kita terdapat banyak sangat sistem. Sistem pernafasan, sistem perkumuhan, sistem saraf. Tapi jangan lupa ada satu sistem yang sangat penting iaitu cardiovascular system, iaitu sistem jantung yang bekerja tak henti-henti walaupun kita tidur. Kalau dia berhenti, kita pun berhenti sekali lah. Dia adalah sistem yang tidak pernah berhenti. Tapi malangnya, sekarang ni kalau kita tengok serangan jantung memang sangat tinggi dekat Malaysia. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok sekarang dah banyak menyerang orang-orang muda. Artis-artis pun banyak kan? Dan juga atlet. Ada tak kita perasan kalau yang tengah main bola tiba-tiba jatuh, meninggal, itu semua adalah serangan jantung lah. Yang dalam tidur, contoh macam Abang Bocil tu, pun sama juga. Dalam tidur meninggal, itu pun disebabkan serangan jantung. Saya cerita sedikit lah mengenai jenis-jenis penyakit jantung. Yang pertama kita ada congenital heart defect. Ini adalah jantung yang tak normal sejak lahir. Lahir-lahir je Allah jadikan jantung dia memang tak normal. Mungkin injap dia tak tutup ke ataupun salur darah terbalik dan sebagainya. Okey, yang kedua, kita ada kardiomyopati. Kardiomyopati ni selalunya dia menyebabkan jantung tu keras ataupun membengkak dan menyebabkan tak boleh nak pump secara normal. Selalu jantung akan pumpkan darah ke seluruh badan. Tapi yang ini tak boleh nak pump secara normal. Itu kita panggil kardiomyopati. Ini selalu terjadi kepada atlet. Okay, yang ketiga adalah coronary heart disease. Ini yang selalu jadilah kalau yang tiba-tiba tidur, betul meninggal. Inilah dia sebab ada sumbatan dekat salur darah di jantung. Jantung kita ni, walaupun dia pump darah ke seluruh badan, dia pun perlukan salur darah juga. Sebab salur darah tu yang akan supply oksigen kepada jantung. Jadi dia sangat kecil, lebih kurang 2 mm saja saiz dia. Jadi kalau dia sumbat, maka kawasan jantung tu akan mati. Sebenarnya adalah jangkitan pada injap jantung. Ini pun boleh berlaku kalau kita ada jangkitan di salur darah, jangkitan tu, kuman tu pergi terus ke injap jantung dan akan menyebabkan jangkitan di situ. Ini pun akan menyebabkan masalah jantung. Okey, yang satu lagi adalah degupan jantung yang laju dan tidak teratur. Yang ini saya suka ajar macam mana kita nak cek degupan jantung kita ni teratur ataupun tidak. Ini contoh yang teratur, ini yang tidak teratur lah. Okey, saya nak ajar sedikit lah. Semua orang boleh pegang lengan masing-masing. Wrist dekat tu sama macam gambar. Okey, sama macam gambar. Kalau kita tengok dekat sini, yang pointer saya ni. Okey, pegang dekat situ. Ada rasa nadi tak masing-masing? Nesh, ada rasa tak? Nesh?
Okay. Ya, Nes, ada rasa tak? Sorry. sorry. Tak rasa. Tak rasa Nes. Tak tahu nak rasa macam mana. Saya. Okay, Nes ada rasa? Tak ada rasa? Okay, kalau ada rasa ada denyutan tu, okay, kita kira sama-sama ikut denyutan nadi. Kalau dia berdenyut, kita kira 1, 2, 3, 4. Okay. Kalau kata tak normal, denyutan nadi tu dia berterabur. Contohnya kalau sekarang kalau normal 1, 2, 3, 4 sekata kan. Cantik je. Tapi kalau orang tak normal, dia mungkin 1, 2, 3, 4. 1, 2, lepas tu senyap sekejap, 3, 4. Jadi dia tak sekata. Kalau mana jerupan nadi itu tidak sekata, itu adalah emergency lah. Kena pergi cepat-cepat pergi hospital. Itu antaranya lah. Okay. Selain tu, selalunya orang akan tanya, macam mana salur darah ni boleh tersumbat salur darah ni boleh tersumbat kalau contohnya dia ada lemak yang berada di dalam salur darah. Lemak ni pula dia akan jumpa sesuatu free radical bebas yang ada dekat udara kita, pemakanan kita. Jadi dia akan mendap ke salur darah. Lama kelamaan dia akan tutup lah salur darah tu. Jadi jantung tersumbat. Ini antara jantung yang kalau kita tengok penuh dengan lemak lah. Yang kuning tu, yang kuning seperti pointer saya ni semua lemak. Okay, ni semua lemak. Kalau kita buat kerata rentas dia, kita akan nampak ada salur darah yang tersumbat tu. Sangat sempit. Okay, kegalan jantung pula, dia boleh bagi pada dua lah, sama ada jantung kanan atau jantung kiri ataupun kedua-duanya. Dia boleh jadi datang dengan sesak nafas, sakit dada, berpeluh-peluh. Kadang-kadang simptom dia lebih kurang macam gastrik pun boleh. Kadang-kadang orang gastrik kan dia rasa macam dada dia panas, rasa nak muntah, itu pun lebih kurang macam sakit jantung dan boleh pergi jumpa doktor untuk cek lah. So ini yang kita tunggu-tunggu. Adakah Nutrilite boleh membantu? Adakah Nutrilite boleh membantu kita dalam perawatan jantung? Okey, kita tengok satu video mengenai coenzyme Q10. Sometime back we discovered that Mohit's heart was not as healthy as it should have been at his age. His body was not producing the required amount of coenzyme Q10 which supports a healthy heart. Every cell in the body burns energy, be it in any organ such as heart or kidney or liver, and thus requires sustainable energy levels for the organ to perform optimally. Coenzyme Q10 is a potent antioxidant produced naturally in our cells and supports energy production and maintains energy levels within cells, helping our organs to function optimally. Coenzyme Q10 has been studied for its beneficial effects on heart health. It may support healthy blood pressure and helps fight fatigue. But as we age, our bodies produce less and less of this important coenzyme, and therefore the level of coenzyme Q10 goes down. We made a few changes in our lifestyle and adopted the Nutrilite coenzyme Q10. Nutrilite Coenzyme Q10 Complex is an excellent source of coenzyme Q10. It has... Okay, coenzyme Q10. Coenzyme Q10 ni, kalau kita tengok video tadi lah, dia dihasilkan secara semula jadi oleh tubuh kita. Maksudnya setiap kita ni ada coenzyme Q10. Kat mana selalunya dia dekat bahagian otot-otot lah, termasuk otot jantung. Okey. Saya nak tunjuk sikit sebab orang kata jantung coenzyme Q10, jantung coenzyme Q10. Kat mana fungsi dia coenzyme Q10 ni? Sebab kalau kita nak cakap susah, orang tak faham. Jadi saya terangkan sedikit lah. Kalau kita tengok budak perempuan ni okey, kita ambil jantung dia. Kat jantung dia tu kita ambil pula tisu jantung dia. Dan kita ambil juga sel dalam tisu tu. Dalam tisu tu, dalam sel tu pula ada satu part kita panggil mitokondria. Dekat sinilah punca segala tenaga yang terhasil dari badan kita. Okey, kat mana coenzyme Q10 tu? Okey. Saya akan bagi perumpamaan mudah. Ini adalah coenzyme Q10. Okey. Untuk menghasilkan tenaga, kita perlukan coenzyme Q10. Coenzyme Q10 ni ibaratnya seperti transport, pengangkut. Contoh, okey, kalau budak-budak nak pergi sekolah, daripada rumah nak ke sekolah, apa yang akan angkut dia adalah bas. Coenzyme Q10 tu adalah seperti bas. Kalau bas tak sampai, jadi budak sekolah tu tak sampailah ke sekolah. Sama juga, kalau coenzyme Q10 kurang,
ataupun tidak akan ada tenaga yang terhasil untuk badan kita. Kesemua otot badan kita memerlukan koenzim Q10 dan otot yang paling perlukan tenaga adalah jantung. Sebab macam saya cakap tadi, jantung tidak akan berhenti walaupun kita tidur. Jadi dia tak boleh berhenti, dia paling penat sekali. Jadi kita kena bekalkan banyak koenzim Q10 untuk dia berfungsi. Okey, jadi punca penghasilan koenzim Q10 kita berkurang sebabnya salah satu adalah peningkatan usia. Semakin kita berusia, semakin kuranglah penghasilan koenzim Q10. Sebab tu kalau kita tengok orang yang berusia, dia lebih cepat penat. Sebab koenzim Q10 dia makin rendah. Dan juga chronic inflammation. Chronic inflamasi ni maksudnya semua jenis makanan-makanan kita yang menyebabkan inflamasi, menyebabkan radang dalam badan. Penyakit, kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Jadi kesannya apa yang berlaku? Akan berlaku tubuh semakin lemah, mudah letih, cepat mengantuk dan tubuh terasa tua berbanding usia. Ini selalu kan baru 40 tapi rasa dah macam tua sangat kan. Itulah sebabnya koenzim Q10 kurang dalam badan. Jadi sebab saya cakap tadi dia sangat bagus untuk jantung sebab dia membekalkan tenaga. Jantung yang paling perlukan banyak tenaga. Jadi dia adalah spesifik kepada jantung. Kalau di Jepun, semua pesakit jantung ni akan diberi prescription koenzim Q10 bersama ubat jantung yang lain. Sebab dia memang sangat-sangat membantu dan sangat banyak kajian mengenai koenzim Q10. Selain itu dia bagus juga untuk hati, otak, migrain, buah pinggang dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok kat sini ada study kat sini. Bila saya bercakap saya suka cerita pasal study. Dia cakap kat sini orang yang ambil koenzim Q10 akan dapat heart attack 50% lebih rendah daripada orang yang tak ambil. Jadinya kalau orang tu memang ada heart failure, jantung yang dia lemah jantung semua ni, untuk dia dapat attack seterusnya itu kurang 50% kalau dia ambil koenzim Q10. Jadi sangat baguslah. Ada lagi satu kajian mengatakan kalau kita ambil koenzim Q10 berserta galik, galik pun kita ada kan, akan menyebabkan salur darah yang sumbat tu kurang 4 kali ganda. Jadi risiko untuk salur darah tersumbat kurang 4 kali ganda kalau kita gabungkan koenzim Q10 dan juga galik. Jadi sangat bagus koenzim Q10 ni. Banyak lagi fungsi lain lah kalau kita nak cerita. Ini semua yang saya tunjuk ni, ini semua adalah kajian-kajian yang telah dibuat. Tapi jangan risau saya tak suruh baca. Saya dah simpulkan kat sini, di mana dia kata koenzim Q10 dia akan improve kita punya heart function. Maksudnya kualiti jantung kita punya fungsi tu akan menjadi lebih baik. Akan kurangkan risiko untuk kita masuk ward. Contoh, orang yang sakit jantung selalu masuk ward. Kadang-kadang 1 tahun ada 4 kali, 5 kali. Tapi dengan ambil koenzim Q10 mungkin sekali ataupun tak masuk pun. Dia reduce risk of hospitalization. Dan juga improve kualiti hidup kita. Itu yang kita nak. Tak adalah kita jalan, nak pergi jalan-jalan pergi shopping ke atau kita sendiri pergi shopping, jalan sikit dah penat. Kita nak improve kualiti hidup, kita ambil koenzim Q10. Okey, kalau di Turki pula ada juga kajian dia pakai koenzim Q10 ni dekat atlet. Selama 8 minggu dan persembahan atlet tu makin meningkat. Ini menunjukkan dia memberi tenaga dan mengurangkan keletihan. Ini adalah fungsi lain lah koenzim Q10 untuk merawat tekanan darah tinggi, menurunkan paras kolesterol dan antioksidan yang bagus. Okey, ramai juga yang tanya, koenzim Q10 ni tak ada dalam makanan ke? Ada. Contoh 1 biji kapsul koenzim Q10 kita bersamaan 1 kilo daging lembu punya koenzim Q10. Kalau kita nak dapat sebiji koenzim Q10 punya kekuatan, kita kena makan sekilo daging lembu. Kalau kita makan sekilo daging lembu, bukan setakat koenzim je kita dapat. Kita dapat kalori, lemak, darah tinggi semua dapat. Jadi nak pilih yang mana? Pilihlah yang mudah. Okey, untuk dos kita 1 biji mengenai 30 mg. Kalau orang normal lah, selalu saya akan bagi nasihat untuk makan 1 ke 2 biji sehari. Kalau orang yang tidak sihat, orang yang memang ada sakit jantung, kita boleh makan lebih lah, 2 hingga 3. Dan makan lebih lagi pun tak apa. Sebab dia tidak memudaratkan. Okey, next. Selain daripada koenzim Q10, apa lagi yang kita boleh bantu? Kita boleh pastikan pesakit ataupun rakan-rakan kita, customer kita, prospek kita ni untuk ambil kita punya proki. Proki yang bagus adalah protein yang plain lah. Sebab selalunya penyebab sakit jantung adalah berpunca daripada kecil manis. Jadi kita minta prospek kita tu ataupun customer kita tu, pesakit ke, ubah cara pemakanan. Daripada ambil nasi lemak, roti canai pagi-pagi, kita tukar kepada proki yang lebih sihat. Sebab apa kita suruh ambil proki? Sebab proki ni pun dia boleh turunkan kolesterol yang mengurangkan salur darah tu tersumbat. Dia boleh seimbangkan gula dalam darah yang sekaligus akan kurangkan
sakit jantung tadi. Okey, seterusnya kita ada Salmon Omega. Salmon Omega ni bagus sangat untuk melancarkan perjalanan darah. Jadi untuk lancarkan perjalanan darah, kita bagi Salmon Omega. Satu lagi, apa fungsi yang terbaik adalah dia akan kurangkan kolesterol jahat. Kolesterol jahat ni kalau kita tengok kat result, dia adalah LDL. Dan dia naikkan kolesterol baik, HDL. Jadi sangat-sangat membantu untuk elakkan kolesterol yang tinggi dan elakkan untuk kita punya salur darah daripada tersumbat. Okey, katakanlah kalau kita memang dah banyak kolesterol dan dalam salur darah pun banyak salur darah yang dah tersumbat, tapi bukan semualah. Kan? Apa yang kita boleh buat, kita boleh ambil lecithin. Lecithin dia boleh tarik kolesterol yang dalam darah untuk keluarkan. Dia pun sangat-sangat bagus. Lecithin E untuk jantung. Selain itu, yang E itu adalah juga vitamin E untuk menjaga kecantikan kulit lah. Bukan setakat kita nak cantik dalam, luar pun nak cantik juga. Okey, garlic. Garlic ni bagus untuk menghalang salur darah daripada tersumbat. Yang macam saya cakap tadi, pembentukan aterosklerosis yang saya cakap, dia boleh sumbat bila lemak sangat banyak dan berkumpul. Garlic dia boleh menghalang lekatan tu. Lekatan salur darah kita daripada kolesterol. Jadi mengurangkan salur darah daripada tersumbat. Okey, selain tu kita ada juga double X. Double X ni yang bagus sebab dia ada phytonutrient. Phytonutrient ni dia akan melawan free radikal bebas yang akan bergabung dengan kolesterol jahat tadi tu. Jadi makanlah ni untuk kesihatan. Dia juga anti kanser, anti penuaan. Memang sangat-sangat bagus dan saya sejujurnya double X ni adalah vitamin yang paling lengkap yang saya pernah jumpa. Okey, yang ini adalah pakar jantung kita, Dr. Hamzah. Dr. Hamzah ni pakar jantung. Dia pun cadangkan suplemen. Kalau basic suplemen untuk jantung, ambillah 3 ni. Garlic, omega dan juga coenzyme Q10. Okey. Ini adalah Datuk Dr. Hamzah. Saya banyak belajar juga daripada beliau. Dia adalah senior konsultan kardiotorasik lah. Yang bedah-bedah jantung orang tu, dia lah. Okey, dan juga belajar juga dengan Dr. Ahmad Wazi, pakar jantung juga di Hospital Terengganu lah. Okey, jadi bila kita dah tahu kebaikan, kita ambil. Kadang-kadang orang cakap, banyaknya doktor nak ambil banyak sangat. Okey, saya tanya, dekat klinik, banyak tak doktor bagi ubat untuk jantung? Banyak kan? Jadi sama juga dengan suplemen. Jadi ubat pun kita makan, jarakkan beberapa jam dan kita makan juga suplemen. Kalau body key dan protein tadi kita gantikan sebagai sarapan ataupun sebagai makan malam, gantikan. So apa yang kita boleh bantu ini sebagai contoh, ada seorang ni kita bantu daripada tekanan darah dia 161 bawah 109. Tengok dia boleh turun sehingga 117 hingga 82, bawah 82. Hebat kan kalau kita bantu dengan Nutrilite. Ubat makan juga tapi Nutrilite pun membantu. Sama juga kencing manis pun menurun. Saya bagi double X, dia turun daripada 11.2 menjadi 5.9, terus normal. Kolesterol turun daripada 8.2 jadi 3.9 sahaja. Ini semua apa yang saya cakap tadi tu saya sendiri makan dan kita juga dah bantu ramai orang. Okey? Dan lain sekali, apa yang kita dapat hari ini, saya harap kita dapat share supaya kita dapat membantu menyelesaikan masalah orang. Jadi duit dapat, kesihatan pun dapat. Dan situ saja, serahkan kepada next. Okay, terima kasih kepada Dr. Izzat atas sharing tentang kita punya masalah. Okay, so guys, untuk kawan-kawan yang di luar sana, boleh tak kita say thank you Dr. Izzat yang ada dekat Facebook dan Zoom chat, sama-sama kita say thank you. Dan kalau yang ada Facebook dengan yang ada di Facebook sekarang, bagilah thumbs up sikit, love sikit kan, jangan kedekut sangat, tekan je pun. Okay, so guys, kita dah tahu tentang penyakit jantung dan juga suplemen yang boleh membantu. Sekarang ni kita nak dengar sedikit perkongsian dari testimoni orang yang dah berjaya apabila mereka telah pun mengamalkan Nutrilite. So untuk testimoni yang pertama, saya nak jemput Kak Fifi. Allahu Akbar, Allah.
kan. Hai Kak Fifi. Hai. Boleh perkenalkan diri dan asal dari mana? Saya Nur Auzan. Ataupun panggil saya Fifi. Saya asal dari Pahang tapi menetap Pahang. di Kuala Lumpur. Oh, okey Kak Fifi. Boleh ceritakan kepada kami sikit apa masalah kesihatan yang Kak Fifi alami? Saya mengalami sleep disc, hormon tak balance, vertigo. Jadi bila Okey. ada sleep disc tu dia bagi macam-macam lagi lah. Okey. So, boleh tak terangkan sikit pasal sleep disc ni? Lepas tu, apa yang berlaku dalam kehidupan Kak Fifi? Sleep disc ni bila kita sakit segala tubuh badan, tak boleh lakukan semua aktiviti. And then bila saya pergi berjumpa dengan doktor, dia buat MRI. So dia mengesahkan saya kena dekat neck, tu leher. Okey. Dan saya menjalani rawatan radiofrekuensi lah. Okey. So, lepas tu dapat rawatan doktor? Ya. Memang rawatan Okey. doktor lah. So, lepas dah dapat rawatan doktor macam mana dan apa yang terjadi? Okey, biasa kalau jumpa doktor dia akan bagi ubat hospital lah. Okey, bila buka ubat hospital, macam biasalah. Saya tak apa makan sangat tapi terpaksa makan juga. Tapi dah lama tu sebenarnya, berpuluh tahun sebenarnya sleep disc. Dan kenal Nutrilite ni daripada upline lah, Yasmin Abamua. Lepas tu? Suplemen lah. Okey. Suplemen apa yang Kak Fifi makan? Proki, mesti Untuk tau. sleep disc. Untuk sleep disc. Proki, Salmon Omega sebab kita chronic inflammation. Macam yang Dr. Izzat cakap. Peradangan sangat. Lepas tu B-complex, Calmed D, Bio-C. Okey. Yang tu makan. So, yang tu yang fokus untuk... So, selepas makan suplemen, tu apa terjadi? Sebab makan suplemen tu semakin lama tu memang nampak terasa lah saya boleh beraktiviti. Kalau ni tak boleh beraktiviti, kita takut, kita trauma. Faham. Okey. So, sekarang ni bila dah makan tu dah kembali stamina tu semakin okey lah. Alhamdulillah semakin okey. Tapi kita kena amalkan suplemen, jangan tinggal. Kalau tinggal, tahulah kan dia datang. Okey. So, sekarang ni penyakit yang kedua, vertigo. Dia sebenarnya bila kita sleep disc tu dia jadi vertigo tau. Ada carpal tunnel. Saya banyak lah kan. Vertigo tu dia dah banyak kena. Banyak kali tiap bulan saya kena. Dia berpusing-pusing mata. Eyeball tak boleh gerak. Okey. So, selepas amalkan suplemen, apa suplemen yang amalkan? Okey, saya amalkan Proki, B-complex, saya ambil high dose lah. Kalau ambil high dose, Bio-C. Itu saya ambil high dose. Saya dah kurang, dah okey, dah beraktiviti, saya buat macam normal balik lah. Tapi betul. Okey. Hormon lagi tak balance. Okey. So, masalah ketiga tadi yang Kak Fifi share dengan kami semua adalah tentang gangguan hormon lah. Head yang tidak teratur. Okey. Itu masalah kebanyakan wanita muda-muda sekarang kan? Betul tak? Ya, betul. So, dulu tak teratur tapi selepas mengamalkan suplemen daripada Nutrilite, head Kak Fifi macam mana? Hormon dia? Alhamdulillah tau. Head saya setiap bulan datang. Paling lama head saya tak datang 8 bulan. 8 bulan? Ya. Saya PCOS juga tau. PCOS. Susah mengandung. Head tak teratur. Mood kita swing. So, macam-macam lah. Okey, so suplemen apa yang amalkan untuk khas kepada masalah hormon ni? Okey, pertama sekali prebiotik. Mesti. Kedua, probiotik. Okey, Proki, EPO, Salmon Omega, Calmed D, B-complex. Memang saya banyak melabur lah dalam kesihatan ni. Memang perlu. So, kalau secara keseluruhannya lah tiga jenis penyakit yang Kak Fifi alami ni, sleep disc, vertigo dan juga hormon yang tidak stabil ni. So, lepas mengamalkan suplemen daripada Nutrilite ni, apa doktor bagi pengesahan kepada Kak Fifi? Okey, macam dulu kalau saya hormon saya tak balance kan, doktor dia suruh saya datang ikut jadual lah, jumpa dia, check telur apa semua kan. Itu yang dulu lah. Tapi saya amalkan lah Nutrilite ni. Memang setiap bulan saya datang head teratur. Ada juga yang sebulan datang. Tapi it's okay lah. Sebulan sekali datang. Maksudnya kalau saya simpulkan kat sini,
keadaan dulu Kak Fifi yang agak membimbangkan. So sekarang ni kiranya dah boleh menjalani kehidupan secara normal. Walaupun tidak sepenuhnya tapi lebih baik daripada keadaan dulu. Betul? Betul. Kalau diikutkan, kualiti kesihatan tu 90% tau. Berbanding yang saya tak makan Nutrilite. Sebab tu saya memang pengamal tega Nutrilite. Tak ada, tak boleh tak ada, kena ada. Faham. Maksudnya still mengamalkan ubat doktor tapi tambahannya adalah mengamalkan Nutrilite. Ya, tetapi selepas itu, saya dah tak ambil langsung ubat hospital. Tak ada dah. Alhamdulillah. So, itu yang kita nak dengar. Maksudnya kita boleh membantu diri kita sendiri. Okey. So terima kasih Kak Fifi atas perkongsian. Semoga Kak Fifi terus sihat dan kekal sihat. Okey. So seterusnya kita nak jumpa kita punya mami ataupun kita nama dia adalah Nur Hayati lah, tapi most of the time kita panggil dia mami. So mami, perkenalkan diri mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mami Yati daripada Puchong. Saya seorang pesakit kronik asma. Kronik sampai macam mana tu Kak? Saya pakai Seretide, steroid lah. Lepas tu saya ambil semualah ubat-ubat asma. Tu berapa tahun dah tu? Lama lah. Lama. Saya kena asma umur 16 tahun. Tapi sejak saya mengamalkan Nutrilite Biosi, alhamdulillah sekarang ni saya dah sihat. Dah sihat. Macam mana perubahan yang berlaku dalam hidup? Maksudnya umur 16, sekarang ni mungkinlah ada berpuluh-puluhan kan? So maksudnya sepanjang kena ni, so bila sebelum jumpa Nutrilite ni, macam mana? Sebelum ni memang susah lah kiranya. Okey, sebelum ni saya setiap bulan saya mesti kena nebulizer, swasta ataupun kerajaan. Lepas tu memang setiap bulan wajib pergi nebulizer sebab saya punya asma sangat teruk. Saya mudah demam, saya selalu kalau musim panas ke sejuk ke saya pun mesti akan kena asma. Sampai tahap membimbangkannya bagi saya tu kalau perubahan cuaca pun boleh menyebabkan masalah kesihatan. Saya pernah masuk CCU sebab asma. Besar So selepas jumpa Nutrilite, Mami mengamalkan Nutrilite iaitu Biosi lah. So apa yang berlaku kepada Mami? Okey, saya gunakan Biosi bulan 8 2018. Dalam masa 6 bulan saya tak ada kena attack asma, tak ada wheezing at all. Lepas tu Februari 2019 lah saya kena attack semula. Itu pun sebab saya allergic bantal kekabu dengan oranges. Oranges. Yeah. Tapi agak membanggakanlah bagi saya perubahan daripada kesihatan yang berpuluh-puluh tahun tak ada penambahbaikan, tapi hanya kerana satu suplemen yang dinamakan Biosi Nutrilite, Mami boleh hilang, maksudnya bukanlah hilang sebenarnya tapi dah kembali boleh hidup normal macam orang lain. Betul? Ya. Sekarang ni Mami dah boleh walking tau. Dah boleh walking. So doktor dah mengesahkan ke Mami macam mana keadaan Mami sekarang? Sekarang ni saya dah tak ada jumpa doktor sebab dulu saya akan ada follow up lah untuk asma. Saya memang kena jumpa doktor lah. Sekarang ni alhamdulillah dah boleh kata 90% recover. Okey. So alhamdulillah Mami, terima kasih atas perkongsian Mami, sangat membantu untuk kawan-kawan kita yang ada di asma kronik di luar sana. So nasihat Mami, kita hanya menggunakan Biosi je Mami kan? Saya makan protein juga. Protein. Masa mulakan dengan Biosi, tapi bila saya tengok Biosi ni dia sangat bagus, dia sebab dia kembangkan kita punya paru-paru tau. Kalau sebab orang asma dia punya paru-paru dia macam sempit. So bila kita makan Biosi tu, fungsi Biosi tu dia macam membuka ruang saluran pernafasan. Wow, nice. Okey, terima kasih atas perkongsian Mami dan Kak Fifi. Saya doakan Mami dan juga Kak Fifi semoga selalu dalam kesihatan yang sangat-sangat sihat dan utuh. Okey, so sekarang ni kita nak dengar juga perkongsian kita yang seterusnya daripada kita punya doktor. Doktor dari mana ni? Doktor ni berada di Kuantan, Pahang. Okey, so doktor
kita akan menceritakan mengapa tubuh kita memerlukan suplemen. So siapa dah bersedia untuk mendengar perkongsian daripada beliau, bagilah bentuk love, dan juga siapa yang ada di Facebook dan juga Zoom, bagilah bentuk love. Gitu. Dan juga kalau bagi thumbs up banyak sikit, love banyak sikit, jangan kedekut sangat. Okay, kita nak bagi semangat dekat doktor kita ni. So seterusnya saya menjemput kita punya doktor. Ya. Kita buka Q&A sikit, satu atau dua soalan untuk Dr. Izzat. Dr. Izzat, okay. Q&A. Tadi ada soalan, okay, dekat chat Zoom kita. So, untuk pesakit yang ada masalah paru-paru, boleh tak kita bagi Q10? Untuk Dr. Izzat. Soalan kepada Dr. Izzat. Dr. Izzat. Dan Q10 boleh diambil dengan ubat hospital untuk fungsi cairkan darah. So, tu dua soalan dia lah. Okey, untuk soalan pertama, untuk masalah paru-paru, Q10 ni sangat bagus lah. Dia sebab paru-paru dan jantung adalah berkait sebenarnya. Dan kalau ada masalah paru-paru, Q10 boleh diambil juga. Tapi paru-paru tu kita nak tengok juga masalah apa. Masalah apa? Kalau contoh dia memang masalah dari segi asma, boleh tambah macam tadi lah. Boleh tambah biosi, boleh tambah juga galik untuk alahan. Kita selalunya untuk vitamin, suplemen, kita tak ambil single, kita tak ambil dia satu. Selalunya kita ambil dia bergabung. Sebab suplemen ni bukan macam ubat, ubat dah tinggi, macam mana bukan. Sebab dia adalah, dia fungsi dia berbeza-beza. Tapi Q10 adalah satu-satunya yang bagi saya, dia memang boleh kata zero side effect, tak ada apa-apa. Dan semua jenis penyakit pun boleh ambil. Tak ada masalah. Okey, kalau dia kata contoh ada pneumonia ke apa, itu semua jangkitan kuman pun boleh ambil juga. Okey, untuk soalan kedua apa tadi Deka? Cair darah. Okey, cair darah. Okey, Q10 ni dia bukan bersifat untuk cair darah. Bukan. Dia bukan bersifat untuk cair darah. Dia hanya memberi tenaga kepada jantung dan juga otot-otot yang lain. Untuk cair darah, selalunya kita bagi salemen omega. Dia untuk melancarkan, mengurangkan kepekatan darah. Jadi kalau ada orang yang makan ubat cair darah yang bernama warfarin sahaja, biasanya kita tak galakkan ambil salemen omega lah. Tapi kalau dia ambil ubat cair darah macam yang orang kecil manis darah tinggi kan, yang dia doktor bagi ubat cair darah, yang tu semua boleh makan dengan omega, tak ada masalah. Jadi rata-rata kita semua boleh makan salemen omega juga. Coenzyme Q10 lagilah boleh. Langsung tak ada efek apa-apa. Dia akan memberikan kita tenaga, kuatkan jantung kita, dan memberi kita kesihatan secara menyeluruh. Termasuklah orang yang sakit buah pinggang pun boleh ambil coenzyme Q10. Wow. Okey. Terima kasih Dr. Izzat atas perkongsian tu. So, semoga menjawab soalan kawan-kawan kita Dr. Izzat ya. Alright. Okay. So guys, dah dapat jawapan. Siapa-siapa yang nak tanya mungkin nanti boleh komen dekat Zoom chat dan juga Facebook live. Nanti akan ada orang akan baca. So sekarang kita tak nak membuang masa. So seterusnya kita menjemput kita punya Platinum Dr. Heliza. Dijemput Dr. Heliza. Assalamualaikum. Okay. So hari ni saya nak nampak ya? Okay. So hari ni saya nak berkongsi tentang, dengar ya suara saya. Terima kasih Nash. Dengar doktor. Dengar ya. Okay. Nampak ya saya punya slide ni? Nampak. Nampak ya? Okay. Saya Dr. Heliza Abdul Halim daripada Center Kuantan. Okay, saya nak bercerita tentang pentingnya kesihatan ya. Okay, saya Dr. Heliza Abdul Halim. Saya business partner saya Encik Muhammad Sharifuddin dan dia seorang lawyer dan kami mempunyai 2 orang cahaya mata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Abang Harun dan Kak Boni untuk coaching kami. Okey, dan saya graduate pada tahun 2000 dan sebenarnya dah bekerja selama 20 tahun, agak lama ya. Dan sekarang ni masih lagi bekerja di klinik pagar mata UIA. Okey, so ini adalah moto untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, kesihatan sepanjang hayat dan kualiti sepanjang masa. Maksudnya even kita di usia sampai ke akhir usia, kita mesti jaga kualiti hidup kita. At least kita berjalan, masih lagi berjalan mobile, tak ada bedridden sampai kita sampai usia sampai akhir hayat kita lah. Okey, nampak tak ini piramid pemakanan? Okey,
So kalau ikutkan inilah kita belajar piramid pemakanan kita sebelum-sebelum ni. Memang inilah piramid pemakanan yang kita tahulah. So kalau ikutkan, nampak sini. So makan banyak, nampak ni. Karbohidrat, makan banyak, makan nasi, makan mi, makan roti. Kena makan banyak. Kalau tengok kan dia punya ni 8 hingga 12 hidangan. Makan lebih iaitu makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. 5 hidangan saja berbandingan makan karbohidrat tadi. Makan sederhana, makan protein, makan sikit-sikit saja sederhana, 2 ke 3 hidangan, dan makan sedikit of course lah lemak-lemak, cheese, keju, semua tu makan sikit-sikit. Ini yang kita belajar sebelum-sebelum ni, yang kita tahu pasal piramid pemakanan ni kan. Okey. Tapi apabila kita amalkan piramid makanan, makan karbohidrat yang paling banyak sekali tadi kan, apa yang berlaku sebenarnya? Inilah yang berlaku apabila kita mengamalkan piramid makanan seperti yang kita belajar sebelum ni, dan memang WHO pun dah keluarkan pada tahun 2011. Kita tengok siapa yang fattest, siapa yang paling gemuk di Asia ni adalah orang Malaysia. 44.2% berbanding dengan negara-negara lain di Asia. Jadi kita nampak ni, sebab kita mengamalkan piramid pemakanan yang sebelum ni ya. Okey, dan memang kalau kita tengok dia, Malaysia negara orang gemuk. Kalau ikutkan ini 16.8 juta penduduk mengalami masalah kegemukan. Itu yang kita risaukan tu. Okey, tapi kalau kita tengok piramid makanan sebelum ni, kini diganti dengan My Plate. My Plate ni untuk menggantikan piramid makanan yang popular sejak tahun 90-an. Dan dikemas kini pada tahun 2005. Nampak ni? So kita kena amalkan yang macam ni. Kalau ikutkan USDA My Plate, ini yang dicadangkan. Iaitu My Plate adalah panduan nutrisi USDA yang dikeluarkan, yang officially, yang formalnya dikeluarkan pada tahun 2011. USDA ni, dia bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan pemakanan. Inilah yang Malaysia Kementerian Kesihatan suruh amalkan. Makanan seimbang melalui pinggan sihat Malaysia. Suku-suku separuh. Sekarang ni kita kena amalkan suku-suku separuh. Ikut apa yang dicadangkan ya. Okey, kalau kita tengok, kita kalau ikutkan yang separuh tadi, kita kena dapatkan sumber vitamin dan mineral yang cukup daripada sumber makanan yang kita makan tu. Jadi kalau ikutkan, kalau kita makan, even pagi tadi kita makan sahur tadi, atau pemakanan kita makan 2 atau 3 kali sehari, suku-suku separuh. Pagi tadi, cukup tak kita makan seperti yang dalam pinggan ni? Cukup tak saya tanya? Okey, separuh daripada pinggan kita tu, maksudnya separuh, bayangkan separuh daripada pinggan kita tu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Manakala suku ni adalah nasi, sepatutnya nasi atau mi ke saja yang karbohidrat. Dan suku lagi tu adalah ikan atau daging atau ayam. Okey, sebagai sumber protein kita. Tapi kalau ikutkan, kita macam mana? Kita sekarang ni terbalik lah kalau kita ikutkan. Nasi tu kalau yang ambil pinggan tu, satu pinggan tu adalah nasi betul. Yang ikan tu sikit, secuek je macam tu. Dan kalau sayur pun satu sudu sahaja. Betul tak? So macam mana nak dapat sayur-sayuran dan buah-buahan sedangkan dia adalah sumber vitamin dan mineral yang untuk badan kita, patutnya suku daripada pinggan tersebut lah kalau ikutkan. Okey. Sebab itu kalau kita ikutkan, setiap sel kita ni memang kena vitamin dan mineral yang cukup. Jadi barulah sel kita tu sihat, aktif. Jadi memang kena cukup vitamin dan mineral, baru sel kita tu kita kata tidak ada masalah lah. Jadi sihat, sel kita tu jadi sihat. Okey. Sahur tadi cukup kita makan macam ni tadi. Kalau kita tengok tadi. Okey. So pada si nak vitamin dan mineral ni tak boleh merawat sakit, tapi tubuh badan kita memang perlukan setiap daripada ni, memerlukan setiap vitamin dan mineral yang betul-betul penyakit yang kita ataupun yang ada pada badan kita ni. Okey, saya ulang, vitamin dan mineral tak buat sakit, tapi kita perlu vitamin dan mineral yang cukup untuk melawan penyakit atau penyakit yang kronik dalam badan kita ni ya. Okey, nampak ni. Okey. Selamalah kalau usia saya 45 tahun dah. Selama 45 tahun lah kita makan ni. Kita bayangkan ni makanan pinggan kita ni. Cukup tak sumber vitamin dan mineral untuk keperluan setiap sel dalam badan kita ni? Mengikut sukatan yang diperlukan. Cukup tak kita makan? Cukup tak sukatan yang diberi macam ni?
Jadi kalau betul sukatan tu cukup seperti yang diperlukan, maka memang cukuplah keperluan setiap badan kita. Tapi kalau tak cukup, kalau kita makan tak ikut portionnya, anda rasa macam mana? Anda fikir sendiri, cukup tak? Okay. So, ini contoh-contoh lagi kanser dan pangkanan. Kata, apabila anda sakit, even kanser lah kan, ada ke doktor suruh kurangkan suku-suku separuh tadi? Ada tak? Kalau kanser ke, memang doktor kata lagi kena lebihkan lagi bahagian portion yang separuh tu, yang vitamin dan mineral. Okay? Kalau ikutkan orang kanser ni makan pun secuek je, satu, dua, tiga suap je. So macam mana nak dapat cukup vitamin dan mineral ni? Cuba anda fikir macam mana. Okay? Seperti yang Dr. Izzat tadi, memang badan kita memang perlukan vitamin sebab keadaan environment kita dengan makanan tak sihat ni, dan ada yang paling the bestnya, ada orang tak suka lagi, tak suka makan sayur. Saya kenal orang tak suka makan sayur tu. Okay. So memang kita perlukan vitamin dan mineral yang cukup. Jika makanan tak seimbang, inilah hidup kita banyak penyakit. Terutamanya tidak ada orang yang kena kanser usus sebab makanan tak seimbang. Jadi kenalah kita seimbangkan pemakanan kita harian. Dan ada juga makanan dia rasa kenyang kat perut tapi sebenarnya toksik semua masuk dalam perut kita. Okey? Dan untuk seimbangkan kita punya kesihatan, balance kan, kita bukan saja pemakanan, senaman, exercise pun perlu dalam 3 kali seminggu. Better. Tapi saya rasa dengan keadaan sekarang ni memang tak cukup. Okey? So, jadi saya nak share lah. Jadi, kita ni kena make sure lah diri kita sihat. Kalau kita sakit, okey, apa yang berlaku? Tengok ni. Okey, anggaran kos perubatan di Malaysia. Kita ambil kat sini. Kita ambil kata, kita tengok kat sini, kanser. Kalau kata rawatan kanser pun dalam 200,000 lah. Kalau pergi radioterapi tu tengok, setiap kali rawatan tu, mahal ke mahal? Mahal kan? Cuba tengok, kos perubatan kat Malaysia, inilah kos dia. Kalau anda tak mahu menanggung kos yang mahal, jadilah sihat. Okay? So, kalau macam tu, kalau anda rasa kesihatan tu sangat mahal, kalau kesihatan kita ni mahal, cubalah jadi sakit. Okay? So, sekarang ni, kita nak cerita, mengapa kadang-kadang doktor tu marah ambil suplemen. Kadang-kadang suplemen ni overclaim sangat, ada yang ubat ajaib sangat, ubat tu superb sangat. Satu ubat tu boleh rawat semua penyakit. Itulah kadang-kadang yang doktor tak bagi. Doktor tak bagi ambil suplemen yang tidak tentu. Jadi, saya nak cerita, ini pengalaman saya ya. Saya nak cerita pengalaman saya. Okey. Kes banyak sebenarnya, tapi saya nak cerita sebab ini adalah cancer stage 4. Cancer stage 4 ni maksudnya kalau orang kata terminally ill, maksudnya akhir hayat dah. Dah tak boleh nak kita doktor pun tak boleh nak buat apa. Okey. Maksudnya cancer stage 4 ni daripada kanser yang ada dia pergi merebak ke merata-merata badan ni. Okey. Tapi saya nak beritahu, vitamin tu tak boleh merawat sakit, tapi tubuh badan kita tu perlukan vitamin yang cukup, vitamin dan mineral yang cukup untuk melawan penyakit yang ada pada badan kita tu. Okey. Ini adalah Mr. X. Okey. Apa yang berlaku? Ini downline saya ni, Ija ni. Dia bawa saya berjumpa dengan Mr. X ni, Cik X ni. Cik X ni, kita orang jumpa dia pada tahun 2018, end of 2018, akhir tahun 2018. Pada masa tu mula-mula jumpa, memang dia terbaring saja di kerusi dengan badannya sangat kurus. Ini kayaknya dah sihat ni ya. Okey, badannya kurus dan dia tak boleh bangun sebab bila bangun pun memang tak ada energi. Maksudnya stage 4, kalau anda pernah tengok orang kanser stage 4 ni memang paling skinny, paling kurus lah. Okey, bayangkan ini kulit-kulit, banyak conteng. Okey. Okey. Dia punya tulang rusuk ni nampak. Kalau kata untuk kalau tengok muka ni, dia punya dahi ni nampak sekali berjalan, macam umpama nampak tulang-tulang berjalan. Ada kulit sikit je. Okey. Jadi banyak betul. Okey. Jadi apa yang berlaku itu masa 2018. Jadi doktor cadangkan, of course saya jumpa doktor pun cadangkan, okey, kena dapatkan kemoterapi at least 6 cycle. Okey, itu rawatan yang hospital offer ya. So dia pun pergilah rawatan kemoterapi untuk dia pergi untuk 3 kali cycle je. 3 kali cycle means maksudnya 3 kali untuk kemoterapi. Dengan 3 kali kemoterapi tu, bila tahu tak kemoterapi tu, bila kita nak bunuh sel kanser tu, dalam masa yang sama kita pun
bunuh sel-sel yang sihat sekali. Okey, bila kita bunuh sel yang sihat, maksudnya bila dia cek darah tu, dia tengok bahawa sel kanser tu, dia kata sel darah merah, sel darah putih dan pembekuan darah semuanya dah turun. Sel darah merah turun, sel darah putih turun, pembekuan darah turun. Kalau kita nak proceed lagi, kalau kita nak teruskan untuk buat kemoterapi, dia boleh risiko lagi, boleh menyebabkan pendarahan, bleeding lagi. Okey. Jadi lepas pada tu doktor kata berhenti saja, tak boleh nak nak boleh tak boleh buat kemoterapi dah setelah 3 cycle tu. Jadi apa lagi yang offer yang boleh rawatan yang boleh doktor offer? Apa lagi doktor boleh offer untuk buat rawatan? Of course lah doktor kata tak apalah encik, baliklah, kita pun tak boleh nak offer lagi lah, pergi balik. Macam tu. Okey, kebetulannya kawan ni dia jumpa dengan Ija, anak dia jumpa dengan Ija. Dia kata jomlah kita jumpa. Kita orang pergi rumah dia tu. Bila pergi rumah dia tu, perkara pertama sekali kita cakap, okey, kita tahu dia kata dia nak energi. At least nak pergi ke toilet tu, nak bangun, nak duduk je pun boleh. Kalau boleh dia nak macam tu. Sebab kalau orang kanser ni makan macam mana? Dia makan satu sudu bubur je dah dia nak termuntah. Mana nak dapat sumber tenaga? Lepas tu dia kata nak pergi ke tandas pun dia perlukan tenaga macam tu. Jadi kita orang pun kata okey, mula-mula kita nak bagi sekadar untuk nak bagi dia energi saja. So we go to basic. Kita pergi ke basic ya. Okey. So daripada sini. Okey, nampak ni. Okey, kita go to basic suku-suku separuh. Di mana kami offer kat dia untuk menggantikan sumber sayur-sayuran dan sumber sayur-sayuran dan buah-buahan tu, kita orang bagi multivitamin. Okey. Multivitamin tu kita orang panggil double X sebab dalam double X tu ada 14 multivitamin, 9 mineral dan 17 perkataan buah-buahan dan sayur-sayuran komplit. Maksudnya daripada sumber vitamin mineral daripada sini. Okey, jadi untuk sumber karbohidrat pula, untuk sumber nasi kita menggantikan body key, protein body key. Body key punya powder. Jadi kita orang menggantikan karbohidrat menggunakan body key powder ni. Okey, dan seterusnya kami menggantikan protein, sumber protein dia menggunakan all plant protein. Jadi dia makan ni selama sampailah keadaannya beransur pulih, tapi yang paling penting sekali kami bagi juga coenzyme Q10. Bak kata Dr. Izzat tadi, bukan dia banyak coenzyme Q10 tak semestinya untuk jantung, tetapi bagus juga untuk menjaga integriti sel tu. Kita tahu sel yang repair sel adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E dan protein, dan coenzyme Q10 ni dia jaga integriti sel tu. Jadi sel tu sihat. Okey, kita orang bagi ni basic je, dan seterusnya dia buat operation buang sel kanser tu pada ususnya, dan usus dia tebuk kat luar ni, kat luar perut ya, kat luar perut tu. Bila ususnya bila dia dah sihat tu, doktor kata terkejut juga nampak dia dah sihat. Okey, ada kita bagi benda ni basic je. Okey, bila kita tengok dia punya usus tu, doktor kata dah sihat, jom kita sambung usus tu pula. Dia kalau ikutkan kita panggil usus ni, kita panggil ada bag untuk najis kat luar, kita panggil colostomy. Okey, doktor kata okey, kita sambunglah semula sebab dia nampak dia dah segar nak pergi operation pun doktor yakin dah masa tu. Dan sebenarnya tak ada rawatan daripada hospital dah, masa tu memang bergantung pada apa Nutrilite yang kita beri kat dia. Lepas tu dia sambungkan antara usus tu, dan untuk masa tu dalam akhir tahun 2019, so dan tengok keadaan sekarang ni, dia punya sihatnya badan, bertubuh kita panggil ya, bertubuh. Lepas tu tengok berbanding dengan sebelum ni, kalau tak memang skinny sangat sangat tak ada kulit lah. Dan sekarang ni kalau kita tak tahu pun, kalau Encik X ni kalau ikutkan, dia boleh memandu daripada Pahang ke Perak langsung. Sebelum PKP lah, kita orang jumpa dia pun sebelum PKP lah ya. Bukan sekarang ni. Kalau sekarang ni kita buat social distancing lah, atau physical distancing lah. Okay, so sekarang ni tengok dia punya perubahannya. Daripada hospital yang kata tak ada harapan, kita orang bukanlah nak beri harapan yang setinggi langit dan bumi, benda tu setinggi bintang, bulan dan bintang, tapi just mula nak beri energi saja. Tapi Alhamdulillah dalam masa yang sama, orang kata side effect of Nutrilite ni jadi macam ni, dapat hasil yang sangat baik. Okey, ini pengalaman saya yang pertama.
dan saya nak kongsi pula pengalaman yang kedua. Okey, pengalaman kedua ni pengalaman saya sendirilah. Okey. Ini cerita saya kan Heliza Abdul Halim. Ini Abdul Halim Baharun adalah ayah saya. Okey. Saya nak cerita bahawa pada just nak ceritalah sebab dah tulis kat sini. Tengok tarikh exam date and exam date ni 26 hari bulan 6. Actually birthday saya 25 hari bulan 6. Sebab itu saya ingat sangat. Okey. Masa 25 hari bulan 6 masa birthday saya tu tahun 2012 ni, saya sebenarnya ayah saya call. Masa tu tengah pukul 2 pagi dia kata sakit kepala yang amat sangat. Okey, ayah saya ni seorang yang sangat aktif, main badminton. Masa tu 60 something, 62 macam tu. Dia sihat, tak ada masalah. Lepas tu tiba-tiba dia cakap sakit kepala yang memang dia rasa macam dah kepala tak boleh bangun dah. Okey. So sekarang ni lepas tu saya kata, ini bila saya pergi ke hospital, of course lah, bila orang tak pernah sakit, tiba-tiba sakit yang kuat sangat. Bila cocok ubat tahan sakit pun tak jalan juga. Jadi memang satu yang pelik. Doktor mungkin anggap something yang happen kat otak. Mungkin masa tu mungkin ada stroke ke. Masa tu doktor suspect ada stroke, tapi kita orang buat CT scan juga. Tengok daripada CT scan ni apa yang berlaku. Kalau kita tengok ni, daripada situ ada ketumbuhan di kelenjar di bahagian kelenjar di bahagian kepala ni. Okey, kalau kita tengok ni keputusannya adalah pituitary mass. Maksudnya dalam otak ni dia ada kelenjar pituitary itu membesar daripada normal. Okey, kita orang buat proceed dengan MRI. MRI ni kalau tengok ni kita kata okey, bukan saja ada ketumbuhan pada kelenjar tu, malah ada pendarahan pula dalam kelenjar tu. Okey, so dahlah ketumbuhan, lepas tu berdarah pula dalam kelenjar tu. Tengok. So sekarang ni okey, just nak tunjuk, just nak share je. Ini adalah area pituitary ya. Kita panggil kelenjar di bahagian otak tu. Okey, kalau kita nak tengok lebih detail, ini kelenjar pituitary ya, dia dekat kat otak kita. Okey. So okey, sebelum tu kalau nak cerita je, apa berlaku masa bila dia sakit tu, of course lah, benda tu dia tak boleh bangun dan dia tak macam tak sedar lah. Lepas tu of course my colleague, kawan saya yang dekat hospital kata, pergi balik lah, tak ada apa pun kita nak bagi ubat pun tak ada apa nak offer. Okay, you as anak, walaupun you ada doktor, tak ada ubat, orang kata macam tu, you nak buat apa? Of course lah, I kena buat sesuatu, saya kena cuba buat sesuatu. Saya bawa balik, tapi masa tu memang dia tak sedar, kita pun panggil lah ke ahli family untuk baca-baca Yasin. Okay, so tapi bagus masa tu dia boleh minum je. Okay, dia boleh minum, so setiap kali dia minum, kita bagi protein. Setiap kali dia ni, kita paksa lah juga ya, bagi protein. Sampailah setelah kita baca Yasin semua dia tak sedar tu, hari ketiga dia bangun, dia kata ayah nak solat. Tiba-tiba dia bangun macam tu, dia kata nak solat. Daripada tak sedar tu, terbaring tu, tiba-tiba dia kata dia nak bangun, dia nak solat. Okey. So daripada sini saya kata, bagus juga. Saya tak bagi apa pun. Memang dia tak boleh makan pun. Nak telan vitamin pun masa tu dia tak terlepas pun. Jadi dia makan protein. Purely on protein. So masa tu saya kata, could be masa tu protein ke ni yang repair. Tapi kalau fikirkan memang protein tu adalah untuk merepairkan sel. Okay. Dia merepairkan sel dalam masa 3 hari. Tapi memang saya bagi banyak lah. Saya bagi dilute, pekat macam tu. Suruh dia telan macam tu. Dia merepairkan yang dah luka tu dia boleh normal. Okay. Setelah tu, just nak beritahu. Lepas tu